أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan juga segala peluang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pada malam ni insya-Allah kelas asas tajwid Al-Quran sama-sama kita manfaatkan dan juga muzakarah untuk kita tambah ilmu pengetahuan lagi dan juga kita perkemaskan ilmu yang sedia ada yang pernah kita belajar sebelum ini. Walaupun ilmu tajwid, pelajaran tajwid merupakan pelajaran asas, pelajaran diistilahkan dengan fardu ain, pelajaran yang dari dulu lagi dah beberapa kali kita belajar di mana-mana dan berapa ustaz-ustazah yang pernah kita ikut. Tetap kita boleh ikut lagi dan lagi. Tetap kita boleh belajar lagi dan lagi. Sebab ilmu ini dia ada kait dengan Al-Quran Al-Karim. Selagi mana kita diberi kesihatan dan diberi peluang untuk kita membaca Al-Quran, selagi itulah kita memerlukan tambahnya ilmu tajwid. Lagi itulah kita perlu untuk kita perkemaskan tajwid. Dia tak ada habisnya. Sebabnya itulah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai hamba-Nya beribadah secara kita belajar. Jadi mungkin ada sebahagian ilmu tu bila dah sampai ke noktah akhirnya, sampai garisan tamatnya, mungkin tak perlu belajar lagi dah. Sebab kita dah tamat, habis. Dah selesai. Tapi Al-Quranul Karim dia tak ada selesainya. Dia tak ada tamatnya. Dia senantiasa terbuka dan senantiasa kita berpeluang untuk kita tambah lagi pahala, tambah lagi ganjaran insya-Allah, dan segala ilmu yang ada kait dengan Al-Quran Al-Karim begitulah keadaannya. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah tajwid kita ini walaupun dah setahun lebih kita bersama, kita masih ulang-ulang yang sama. Setiap kali kita ulang yang sama, kita akan tambah lagi pelajaran baru, ilmu baru, ataupun kita akan tambah ingat semula apa yang kita pernah belajar. Contohnya sebagai contoh yang paling terang dan nyatanya, hukum yang paling mudah sekali, macam minggu lepas kita mula baca, kita mula ulang semula mad asli. Rupa-rupanya mad asli masih banyak lagi kita tak tahu macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak jaga, macam mana kita nak betul-betul baca dengan baik, dengan sempurna. Dia ada kaedahnya, dia ada caranya. Selagi mana kita tak lancar, kita akan tambah lagi peluang ini untuk kita bersama. Alhamdulillah. Okey, untuk malam ni tanpa melengahkan masa, sebab kita ada nak tambah juga pelajaran baru, masih kita berada dalam hukumur ra. Hukumur ra, ra ni kita dah belajar minggu lepas, ra tebal. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba habiskan ra tipis pula. Jadi sebelum itu macam biasa kita ada murajaah. Murajaah kita, ulang kaji kita malam ini, kita akan masuk mad far'i. Kalau minggu lepas kita mad asli, minggu ni kita masuk balik, kita ulang semula mad far'i. Mad far'i. Mad far'i, maksud mad far'i ini selain daripada mad asli lah. Mad far'i adalah pecahan ataupun cabang dari bahagian-bahagian mad asli. Okey, jadi kalau minggu lepas kita dah kenal dan kita dah ulang semula macam mana kita nak baca mad asli 2 harakat, kita dah kenal syaratnya, yang penting kena ada huruf-huruf mad. Dan huruf-huruf mad pun kita kenal. Wujudnya huruf mad dalam perkataan yang hukumnya mad, hukumnya panjang, mesti bersyarat. Dia tak datang begitu-gitu sahaja. Huruf mad mesti kena syaratnya. Kalau alif waw ya, alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah. Itu syarat untuk huruf-huruf mad. Dan untuk mad asli kita dah selesai. Selepasnya alif waw ya huruf mad itu tak adanya hamzah dan tak adanya huruf berbaris mati kerana kita berhenti, kerana kita wakaf. Untuk malam ni kita akan masuk mad
far'i. Mad far'i selain pada mad asli, saya dah terangkan tadi. Mad far'i itu kita kenal juga terbahaginya kepada dua bahagian besar. Bahagian yang pertama, mad far'i dalam kumpulan sebabnya huruf hamzah. Sebabnya ada huruf hamzah, maka adalah mad far'i ini. Bahagian yang kedua, mad far'i adalah dalam kumpulan sukun, huruf berbaris mati. Disebabkan ada huruf berbaris mati ini, maka adalah kumpulan mad far'i ini. Jadi untuk malam ni kita ambil bahagian kumpulan pertama, iaitulah kumpulan mad far'i yang sebabnya huruf hamzah. Wujudnya huruf hamzah. Dalam ringkasan ilmu tajwid kita ini ada tiga jenis mad yang tiga jenis mad far'i yang sebabnya hamzah. Sebabnya ada huruf hamzah. Okey, mad far'i yang pertama wajib muttasil, mad far'i yang kedua jaiz munfasil, mad far'i yang ketiga badal, mad badal. Jadi untuk malam ni kita ambil tiga tu sebagai murajaah kita bersama. Okey, kita mulakan dengan mad wajib muttasil. Okey, siapa boleh kupas ataupun boleh bagi ringkas rumusan untuk mad wajib muttasil? Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan. Kita cuba murajaah dengan cara saya beri peluang kepada sesiapa yang nak bercerita lah. Macam mana dia kenal mad wajib muttasil itu, macam mana dia nak huraikan kepada dirinya sebelum kepada yang lain. Bila dah betul cara huraian itu, betul rumusan yang disebut itu, maknanya boleh kongsi dengan orang-orang lain, terutamanya ahli keluarga kita, anak cucu kita dan mungkin sahabat-sahabat kita juga, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Haji Arsyad, tafadhal. Saya cuba ya. Silakan insya-Allah. Mad wajib muttasil ni dia namakan berhubung. Mad asli bertemu dengan hamzah asliyah dalam satu kalimah. Dan maknanya hamzah yang betul lah, hamzah asliyah. Apa beza hamzah asli dengan tak asli? Dia ada lagi satu hamzah qata'in kan. Lagi satu itu mad jaiz munfasil. Ini ilmu baru dan ilmu tambahan. Hamzah kalau nak sebut hamzah asli ya, dia bukan lawan hamzah qat'iyah. Dia kena lawan hamzah yang tidak asli lah. Kalau hamzah tu asli, hamzah yang tidak aslinya lain. Kalau hamzah qata' ataupun hamzah qat'i tadi, hamzah qat'iyah lawannya hamzah wasal, hamzah qat'i. Oh ya betul. Wasal. Jadi di sini boleh kalau sebutnya hamzah asliyah, lawannya yang tak asliyah iaitu hamzah wasal lah. Lawannya hamzah wasal. Hamzah asliyah tu adalah hamzah qat'iyah, sama je. Okey, jadi mad tadi pengertian ataupun penjelasan Haji Arsyad sebutnya setiap mad asli bertemu dengan hamzah yang asliyah dalam satu kalimah. Itu yang perlu kita sebut dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Itu paling penting dalam poin mad wajib. Tadi saya sebut tadi. Tadi saya sebut tadi itu. Okey. Maknanya cukuplah. Itulah pengertian untuk mad wajib muttasil. Contohnya was-samaa'a binaa'a. Was-samaa'a binaa'a. Itu mad wajib muttasil. Kalau kita nak cerita pula kepada semua, untuk kita nak kenal secara mudahnya mad wajib muttasil dalam Al-Quranul Karim, bezanya dengan mad yang lain, kedudukan hamzah tu macam mana? Kalau hamzah yang lain Maknanya kita nak bezakanlah secara mudah sebagai pecaman kita lah. Apabila mad bertemu dengan hamzah. Tak, itu dah diterangkan tadi, dah diterangkan. Sekarang ni kita nak bentuknya dalam Al-Quran, kedudukan hamzah tu macam mana? Kedudukan hamzahnya mad muttasil. Ada yang jawab.
Wanita jawab. Ah. Oh, okey. Dalam dua perkataan, dua harakah dan dinamakan mad mutasil, huruf mad dan hamzah bertemu dalam satu kalimah sama Itu dah kita dah selesai dah. Kita dah selesai Dah. itu Haji Arsyad dah khatam dah tu. Okey. Itu Yang dekat DP sampel kat mana nak cari kat mana? DP contoh. Itu itulah. lain lah tu. Itu nak kena Bila cari lah tu. bila Haji Din buka Quran je, Haji Din nak nampak hamzah tu terus nampak ini mak wajib. Ini bukan mak wajib. Macam mana kita nak kenal selain daripada yang Haji Din baca, Haji Arsyad baca tadi? Nanti Okey, kita boleh baca mesej nanti. sampai. Amma khalaqna inna. Betul. Ada. Boleh. Ada salah tu. Salah. Okey, kita baca dalam mesej ni ada qariah kita, ada peserta muslimah kita, dia kata hamzah di tengah-tengah ayat. Ayat tu boleh tukar. Hamzah di tengah-tengah perkataan. Maknanya satu perkataan itu hamzah ada di tengah-tengah perkataan. Lepas tu dan hamzah di akhir perkataan. Di akhir perkataan pun boleh tambah hamzah itu tidak menumpang. Di akhir perkataan tidak menumpang maknanya dia duduk di atas baris. Jadi ada tak boleh yang mula-mula. Yang mula-mula punya amma tu tak boleh. Tak boleh? Ada hamzah permulaan dia. Mana huruf hamzah? Huruf mat mana? Oh, okey. Tak ada mat ni. Huruf mat tadi saya permulaan kelas tadi saya kata mana-mana hukum mat dalam bahagian mat mesti kita nak kena kenal mula-mula sekali cari huruf mat alif waw ya. Barulah kita boleh. Macam betul tak? Macam contoh yasha. Okey, betul. Yang tu betul. Tapi soalan kita sekarang ini hamzah tu kedudukannya macam mana? Kita kenal bahawasanya hamzah itu hamzah mak wajib muttasil. Jadi dalam mesej ni saya setuju insya-Allah hamzah itu di tengah-tengah perkataan itu petanda ataupun pecaman yang mudahnya untuk kita yang kadang-kadang tak boleh beza. Ini satu perkataan ke dua perkataan? Nabi Adam. Ya Nabi Adam. Boleh? Itu tengah-tengah. Sabar lu Haji Din. Bukan, itu bukan. Itu mana tengah-tengah. Adam tu di awal perkataan tu. Ustaz, qul ya ayyuhal kafirun. Okey, ditambah lagi syubhah. Tambah lagi confuse kita. Ya ayyuha boleh. Ya ayyuha ni kalau kita tengok ya ayyuha bagus. Jawapan kita jawab je. Nanti kita tambah lagi ilmu. Ya ayyuha. Okey, saya kena tulis di sini sebab untuk nak tambah lagi jelas. Ya ayyuha memang betul. Dia kalau kita tengok qul ya ayyuhal kafirun ya kan? Ya. Ayyuhal. Ada tongkat. Ada tongkat. Okey, kalau kita tengok di sini ya ayyuha kita nampak macam satu perkataan je, macam seketul je kan? Macam seketul. Bahkan ada ya yang alif kecil di sini ada lagi. Ada. Jadi di sini dia tak tulis pada hamzah. Itu tak apalah, itu lagi susah. Kita ambil yang ini yang ada dalam Quran. Ya ayyuh kita nampak macam seketul. Jadi di sini seolah-olah di tengah perkataan tapi sebenarnya tidak. Tidak. Arab ni bahasa Arab kadang-kadang satu huruf pun menjadi satu perkataan. Jadi di sini dua huruf ni ya ni satu perkataan ini. Ini dah satu perkataan, ayyuha perkataan yang kedua. Jadi dua perkataan. Ini tak boleh. Okey, di tengah-tengah perkataan macam iza jaa nasrullah. Okey, iza jaa nasrullah. Okey, jaa saya dah tulis. Jaa ni bukan tengah-tengah perkataan, ini di hujung perkataan. Kita nampak tak? Dia tak menumpang alif. Ya. Maknanya dia duduk atas baris. Maknanya dia sebaris dengan huruf alif, huruf hamzah, dia duduk sendiri, dia tak menumpang. Maknanya hamzah ini berdikari. Ini betul. Ini di penghujung perkataan, ini sebagai pecaman, terus ini satu perkataan. Yang keduanya macam di tengah-tengah perkataan, tanazzalul malaikah. Al-malaikah kan? Itu jelasnya al-malaikah kita tengok
ada harif di sini, ada hamzah di tengah-tengah. Ya. Macam ni memang seketul lah. Seketul perkataan, satu Okey. perkataan. Al-Mazahir. Tapi banyak sebenarnya, banyak kalau kita tengok dalam Quran, kedudukan hamzah. Macam Israel tadi. Dia baca ya Bani Israel. Dia panggil Bani saja. Tapi Israel tu. Itu hamzah di tengah-tengah perkataan. Ustaz, Israel. kalau ulaika? Ya. Ulaika pun sama juga. Disama dengan Israel sama dengan Okey. malaika. Betul. Hadis Ajlamat dah sebut ulaika, kedudukan hamzah di tengah perkataan. Jadi kita boleh tanda dan kita boleh buat nota untuk diri kita. Kita nak kenal secara sekali tengok je dalam Al-Quran sebagai pecaman yang paling mudah, petandanya ini satu perkataan. Yang pertamanya kita tengok kedudukan hamzah itu. Tulisnya hamzah di tengah-tengah perkataan. Satu kalimah, satu perkataan itu ada hamzah di tengah-tengah. Yang tu okey. confirm itu mak wajib mutasil. Tapi kalau ya ayyuha, Ustaz? Baru sebut tadi ya ayyuha tak boleh jadi sebab ya satu perkataan, ayyuha perkataan yang kedua. Okey. Tak apa. Saya cuba, Ustaz. Saya cuba. Betul. Sebab tu ya ayyuha memang selalu kita confuse, kita nak baca wajib ke jaiz. Okey, pecaman yang kedua kita tengok macam kedudukan hamzah di akhir perkataan dan hamzah itu duduk di baris sendiri. Maknanya dia tak menumpang alif, dia tak menumpang ya, dia tak menumpang waw. Macam jaa tadi kan, jaa hamzah duduk sendiri. Dia berdikari. Macam samaa kan, samaa, su'a. Ini semua hamzah dia tak menumpang. Kalau hamzah datang sendiri macam ni, ini confirmnya perkataan ini adalah satu perkataan, bukannya dua perkataan. Maknanya senang kita terus bagi hukum. Ini adalah hukum mad Wajib. muttasil. Mustafsir. Okey. Hukum bacaan mad wajib muttasil berapa harakat? 246, 246. Hei. 246. 4 dan 5. 4 dengan 5. 6. Sedih. MBA sedih. Ini cuba. Apa kita Sebagai bagi contoh. Ni 246. 246. Cuba sebagai contoh. Dia Sebab dia tawassut dan fuwaiqut tawassut. Dia panggil tawassut 4 harakat dan fuwaiqut tawassut, atas sikit pada tawassut. Dia tak sampai ke isba'. Dia panggil atas sikit pada tawassut 5 harakat. Boleh baca 4 dan 5, itu keadaan mak wajib muttasil sekiranya di tengah-tengah bacaan. Tapi kalau di hujung bacaan, dia boleh tambah satu lagi wajah, iaitu isba' dengan 6 harakat. Ustaz, tadi yang Ustaz cakap apa tak? Selepas tawassut, yang selepas tawassut sebelum isbaq, apa maknanya Ustaz? Dia panggil istilahnya fuwaiq tawassut. Ini istilah barulah. Fuwaiq tawassut. Maknanya apa, Ustaz? Maknanya apa? Ini 5 harakat Ustaz. Ini 5 harakat. Okey, kalau tawassut 4 harakat. Tawassut ni pertengahan 4 harakat. Fuwaiqut tawassut 5 harakat. Tawassut 5 harakat. Okey. Kan kita satu ketika dulu kita dah nak cuba tambah lagi istilah-istilah ilmi tajwid. Kalau 2 harakat dia panggil qasar. Kalau 4 harakat dia panggil tawassut. Kalau 6 harakat panggil isba' ataupun mad. Isba' 6 harakat. Jadi kalau yang 5 harakat ni dia panggil fuwaiq tawassut. Atas sikit pada tawassut. Kalau tawassut 4, fuwaiq tawassut atas sikit pada tawassut. Jadi 5 harakat. Jadi sebenarnya istilah-istilah ni menarik jugalah. Kalau nanti insya-Allah lah sampai satu tahap nanti kita dah tak sebut dah 2 harakat 4 harakat, kita akan sebut okey Haji Din baca fuwaiq tawassut. Haji Din dah boleh baca dah 5 harakat lah. Okey Haji Din baca isba'.
Okey, wajah ni baca isba'. Maknanya baca 6 harakat. Tak sebut 6 harakat, panggil isba'. Isbak nama rekat Isba'. Di istilah-istilah tajwid lah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Kalau hamzah tu di akhir kalimah dan kita macam wakafkan kan, macam yasha, dia boleh 4, 5, 6 ataupun mesti 6? Dia balik boleh 4, 5, 6. 4, 5, 6. Lepas tu kalau dia berkumpul dengan dengan kalau yang sabdu tu yang kalau yang sabdu tu yang 6 kan Ustaz? Ya. Kalau yang sabdu tu itu confirm lah dia akan jadi mat lazim pula. Dia dalam istilahnya kalau kita nak raikan kekuatan ataupun maratibul mudud, kedudukan martabat-martabat mat, kalau dalam ayat yang sama hampir dengan kedudukan yasha tadi ada mat jaiz, maka kita kena lebihkan mat wajib. Jadi kalau katalah mat wajib, mat jaiz tu kita dah pilih fuwaiqut tawassut. Mat jaiz kita baca 5 harakat. Jadi mat wajib yang hujung yasha tu jangan kita ambil 4 pula ataupun sama 5, kita kena buat 6. Raikan maratibul mudud, kedudukan mat. Tapi ini semua dia pula sama-sama. Ini semua dah pergi kepada tahap yang mahir lah. Orang akan jaga semua. Kalau kita tahap-tahap kita ni asal mat cukup 4 harakat pun cukup lah. Lagipun nafas tak panjang Ustaz. Itulah. Cuma dia penting juga dalam bab ini. Contohnya lah kan, dalam kita baru lepas. Lalu kita sebut bila berkumpulnya dalam satu perkataan. Contohnya haula. Ini paling jelas sekali. Haula banyak berulangnya dalam Al-Quran. Kalau kita tengok di sini ula. Okey. Dia ada berapa mat di sini? 2. Haula. 2 ke 3? 2. Mat apa ada? 2. Mat apa ada? U dengan la. U dengan la. Dengan la. Okey, tak apalah. Saya tulis habis lah. Dia ada tanda mat di sini, dia ada tanda mat di sini. Okey. Ada atas tu. Dengan la. Dengan la ke U dengan la? U dengan la. Dengan la. Dengan la Ustaz. Dengan la. U tak boleh pasal U dia duduk atas hamzah. Dia bukan. Dia duduk atas hamzah. Dia tak boleh panjang, dia tak boleh lebih-lebih. Dia dah menumpang hamzah. Dia dah tumpang Ustaz. Dia tumpang, dia tak boleh lebih-lebih. Dia cukup-cukup lah. Tak boleh tak boleh. Dah menumpang orang tak boleh lebih-lebih. Yalah, dah menumpang tu kena tahu diri Ustaz. Kena sedar diri. Okey. Maksudnya di sini haula, di sini ada 2 mat. Mat ha tu mat apa? Mat ha tu mat mustasil. Apa mufasil? Alhamdulillah, masya-Allah. Betul ada alif. Cemerlang. Mat mufasil dengan mat wajib Ustaz. Muttasil. Mat muttasil dengan mat wajib. Betul tak? Ini kita tambah lagi. Tambah masa lagi dalam perkataan ini. Wajib ke jaiz? Mana yang penghabisan yang nombor 2 wajib Ustaz. Mat wajib. Okey, saya tanya ha dulu. Wajib. Wajib confirm yang ha ni mat mufasil. Wajib mufasil. Okey, saya nampak ramai munfasil, ramai wajib. Haji Din seorang nampak macam dia seorang mat jaiz. Tak ada. Saya tak sebut. Mufasil. Saya tak sebut. Okey, sekarang ni jaiz ke wajib Haji Din? Mana? Jadi nak ikut ramai ke Haji Din nak seorang-seorang? Ini mat mufasil. Tak apalah, jaiz dengan munfasil samalah. Jaiz ke sekarang munfasil ke muttasil lah gitu. Munfasil. Jadi Haji Din seorang munfasil, yang lain ramai-ramai semua wajib. Sorry. Hari kita belajar muttasil. Okey, muttasil pula. Okey, jadi semua satu kelas ni semua setuju mak wajib muttasil Yes. Salah. Salah. Semua salah.
Muslimat ada sebut mak jaiz munfasil. Sini mak jaiz munfasil. Haji Din sayang Haji Din tarik balik. Kalau tidak Haji Din champion lah. Champion. Tak apa, tak boleh selalu champion Ustaz. Sekali-sekali kasih orang. Dia contemplated lah. Okey, ini sebenarnya ula ni ni dia sama dengan macam ya juga. Dia ini satu perkataan ini. Ha dengan mak ni satu perkataan. Ni perkataan yang kedua. Yes. Dia sepatutnya ditulis gini. Ula gitu sepatutnya. Ula mak jaiz. Ula. Jadi yang pertama ni ni adalah mad jaiz munfasil. Masya-Allah. Okey, patutlah Tadi bila bagus kita kita belaga-laga gini akhirnya kita dapat ilmu juga. Betul. Itu yang kita nakkan. Okey. Yang keduanya mak wajib. Sebenarnya kita tak nak bincang di sini, kita nak bincang cara bacaan kita di sini. Yang Haji Rahmat sebut tadi kita nak baca ula ni 6 ke, nak baca semata-mata 6 ke ataupun 4 5 6. Okey, di sini bila berkumpulnya macam ni ula ni mak jaiz munfasil. Mak wajib muttasil. Okey. Mak jaiz munfasil dengan mak wajib lagi kuat. Kedudukannya paling kuatnya mat lazim. Keduanya mat wajib. Kedua kuatnya mat wajib. Jadi bila kita baca di sini, kita baca mat jaiz 5 harakat. Fuwaiqut tawassut. Kalau kita baca di sini 5 harakat. La ni jangan kita baca 5 juga. Jadi kita tak raikan kekuatan mat wajib. Di sini kita kena baca 6. Kalau ni kita baca 4, yang ni boleh baca 5 ataupun 6. Gitu. Tapi yang berlaku disebabkan mak jaiz datang awal, lepas tu nafas kita masih panjang waktu mak jaiz ni masih ada nafas. Jadi kita bantai di sini sampai 4 ataupun 5 sampai ke mak wajib dah pancing. Bunyi halus saja bukan? Betul Ustaz. Jadi di sini kebanyakannya kalau kita nak potong markah qari'ah kita di sinilah kita carinya. Bila sampai ke kat sini dia fokus betul-betul. Fokus di sini tengok mak jaiz panjang ke mak wajib lebih panjang. Mak wajib lah panjang. Kena panjang mak wajib. Jangan kita baca ula dah habis bos. Sebab kita dah guna untuk banyak. Tapi kalau kita pakai 4 boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh. Kita boleh baca tawassul 4 ataupun 5. Jadi kita ambil, jangan kita cari pasal. Jangan kita menyusahkan. Baca je 4 harakat sahaja di sini. Dan untuk mak wajib ini boleh kita baca 5 ataupun boleh baca 4 sebenarnya, tak ada masalah. Jangan kurang dari mak jaiz. Mak wajib lagi kuat. Terima kasih. Okey, jadi selesai untuk mak wajib muttasil. Saya rasa itulah antara rumusan yang penting untuk kita nak kenal dan kita nak faham. Yang keduanya kita pergi kepada bahagian mat far'i yang sebabnya huruf hamzah. Mat far'i yang kedua yang sebabnya huruf hamzah adalah mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Okey, siapa boleh bantu untuk cerita sikit macam mana kita nak kenal mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil tersebut adalah bagi munfasil hakiki Ustaz. Hakiki. Apa yang hakiki? Iaitu terpisah yang sebenar. Jadi kalau tahu makna boleh sebut hakiki. Kalau tak tahu makna nanti kena tanya. Cuba. Okey. Okey, saya lebih suka kalau mencuba ikut fahaman sendiri. Maknanya cerita apa yang ada dalam fahaman kita, dalam kepala kita tanpa kita rujuk kepada buku nota. Jadi macam Haji dibaca macam surat khabar tu kadang-kadang dia pula hakiki ke apa ni. Dia macam ada yang tak faham. Nak betulkan sebutan. Okey, ada alasan. Okey, boleh. Allah. Okey. Siapa boleh cerita sikit mat jaiz munfasil? Ini lebih senang sebenarnya insya-Allah. Cuba Ustaz. Okay, silakan. Mat asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Itu je paling ringkas. Selalunya gunakan mat asli. Dia dah jimat separuh syarahan ataupun penjelasan.
Sebab mad asli itu dah tentunya huruf-huruf mad yang dah ada di situ dan sebelumnya huruf-huruf yang sesuai dengan huruf mad. Nak cerita itu panjang kan? Jadi sebutnya mad asli. Okey, jadi selepasnya ada huruf hamzah tapi dalam dua perkataan. Mad itu kalau kita tengok kepada nama mad ini pun mad itu bacaan panjang, jaiz maknanya kita baca 4 harakat ataupun 5 jaiz. Sebenarnya jaiz dia boleh kita terjemahkan jaiz sebenarnya dia boleh kurang daripada 4 harakat. Bandingkan nama wajib tak boleh kurang. Wajib dalam bacaan mana sekalipun, qiraah mana sekalipun, qiraah 10, qiraah 7, dia tak ada kurang daripada 4 harakat. Mesti 4 harakat ke atas. Manakala mak jaiz munfasil dia harus. Jaiz ni harus, ada qiraah-qiraah yang lain, cara bacaan yang lain boleh kurang daripada 4 harakat. Itu istilahnya jaiz. Dia harus kurang daripada 4 harakat. Munfasil maknanya berasingan dalam dua perkataan, pertemuan antara huruf mad dengan huruf hamzah. Jadi itu dah dijelaskan. Sebagai contohnya, Haji Rahmat, contoh macam mana? Okey, ada contoh? Inna La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu. La uqsimu. Haji Rahmat dah sebut banyak kali tapi dia tak unmute jadi kita tak dengar. La uqsimu. Tu jelas perkataan yang pertama la. Perkataan yang kedua uqsimu. Okey, ini mad jaiz munfasil. La satu perkataan, uqsimu kedudukan hamzah dalam perkataan yang berasingan ataupun dalam perkataan yang lain. Okey. Inilah mad jaiz munfasil dan untuk kita nak kenal pula macam tadi kita nak kenal mad jaiz munfasil, kedudukan hamzah tu macam mana? Hamzah qat'i. Hamzah qat'i, betul. Hamzah qat'i bukannya hamzah wasal. Hamzah yang alif yang ada hamzah. Okey. Yang hamzah dekat atas ni. Ya. Kadang-kadang hamzah duduk bawah juga. Okey. Bawah boleh bawah. Kadang-kadang hamzah duduk bawah, kadang-kadang dia duduk tengah-tengah. Macam okey. Saya ingat saya cuba satu contoh ya ahlal kitab. Betul. Ya ahla. Baru dapat daripada tadi juga. Alhamdulillah. Ya ahla. Okey, boleh ya ahla boleh. Sebab ya satu perkataan, ahla perkataan yang kedua. Yes. Ya, betul. Alhamdulillah. Kalau dekat yang surah Al-Kafirin pun sama Ustaz Ma antum. Boleh. La a'budu ma antum. Wala antum. Wala antum. Wala antum. Betul. Antum. Ya sendiri pun ya ayyuhal kafirun pun sama juga yang kita terangkan tadi. Sama juga dianya mad jaiz munfasil. Jadi untuk kita nak kenal bila kita buka je Quran ataupun kita mula baca, kita nampak kedudukan hamzah, rasam hamzah, tulisan hamzahnya. Kalau mad wajib tadi kedudukannya di tengah-tengah perkataan dan di hujung perkataan yang tak menumpang. Kalau mad jaiz munfasil dia kena tukar. Dia kena tukar, terbalikkan. Tadi tengah-tengah perkataan. Yang ini kebanyakannya jaiz munfasil untuk kita kenal di awal perkataan. Datangnya hamzah di awal perkataan, maknanya kalau ada huruf mad sebelumnya hamzah yang ada awal perkataan tadi, maknanya itu mad jaiz munfasil. Macam ya ahla. Ahla kan? Ya tu datang, ahla tu hamzah datang pada awal perkataan yang kedua. Itu mad jaiz munfasil. Jadi keduanya kedudukan hamzah menumpang. Sama ada hamzah duduk di atas alif, di bawah alif, ataupun hamzah duduk di atas huruf ya, rumah ya, ataupun hamzah duduk di atas yang duduk yang bawah tu. Bawah alif apa hamzah. Ya. Contoh macam ya Ibrahim. Boleh? Ya Ibrahim pun boleh. Ya Adam. Ya Adam. Kena lagi. Okey. Mad jaiz munfasil tak ada masalah, insya-Allah kita boleh baca 4 dan 5 harakat. Dan dalam sebagai peringatan dalam bacaan kita sebenarnya ada juga kita boleh baca 2 harakat. Bacaan Hafs yang kita belajar, yang kita selalu baca sekarang ini riwayah an Asim
daripada bacaan Asim, qiraah Asim. Ada cara bacanya, kita boleh baca 2 harakat. Cuma kita nak raikan syarat-syaratnya. Ada beberapa perkataan-perkataan dan kaedah bacaan dalam satu Al-Quran 30 juzuk ini. Kita nak kena jaga waktu kita baca mad jaiz ini dengan 2 harakat. Bila sampai kepada perkataan-perkataan tertentu, kita nak kena ikut kaedah yang ditetapkan. Jadi itu perlu kepada persiapan lah. Kalau siapa-siapa nak baca 2 harakat mad jaiz munfasil, dia kena jaga raikan kaedah tadi, jangan dia langgar. Kalau tidak, tak betul cara bacaannya. InsyaAllah mungkin kita pernah dengar imam-imam baca mad jaiz munfasil itu 2 harakat. Jadi jangan kita cepat salahkan, ini mad jaiz munfasil, kenapa tak 4 harakat ataupun 5 harakat? Sebenarnya boleh baca 2 harakat. Lagi-lagi kalau kita nak baca cepat, kita nak baca banyak kan. Imam nak baca dalam solatnya, dia nak baca kadar yang banyak sampai 1 muka surat. Selalunya dia akan ringkaskan mad jaiz itu, dia ambil 2 harakat. Dia ambil qasar sebab mad jaiz antara hukum-hukum mad yang berulang banyaknya dalam Al-Quran. Habis. Mad yang terakhir dalam bahagian mad far'i yang sebabnya huruf hamzah, iaitulah mad badal. Mad badal sebab dia ada kait dengan huruf hamzah, maka dia termasuklah dalam kumpulan ini. Macam mana kita nak kenal mad badal? Dipersilakan siapa nak cuba. Mad tukaran. Ganti. Mad ganti. Mad ganti. Macam mana? Hamzah juga saya. Ini pun kisah Hamzah juga. Semua kisah Hamzah. Malam ni kisah Hamzah je, tak ada kisah orang lain. Macam mana? Aman. Hamzah. Macam mana dia nak kenal? Kenal dia itu Hamzah datang sebelum alif. Okey, dalam Al-Quran setiap Hamzah datang sebelum alif. Habis kalau Hamzah datang sebelum ya? Sebelum ya tak boleh. Tak ada ya kan, mad itu tak ada ya. Tak dapat ya DP itu. Ya kemudian ada imana. Dia sebagai contoh lah. Itu ya. Itu Hamzah sebelum ya. Boleh tak? Itu sesudah. Selepas pada mad badal ada ya dengan mim kan, imana. Itu pun mad badal juga. Yang itu mad badal ni mad asalnya. Macam kena apa tu, soal siasat aja dia ni. Yalah. Ini paksa rasat. Apa nak bikin? Paksa hadapi dah. Okey, kalau gitu kita bagi peluang kita baca pula mesej-mesej dari Muslimah ni. Apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di dalam satu kalimah. Huruf ini lebih umum. Kalau Haji Din tadi dia kata apabila hamzah datang sebelum alif. Jadi sebelum alif tu tak diterangkan alif apa. Jadi di sini kita kena sebut huruf mad. Maknanya hamzah datang sebelum huruf mad, itulah mad badal. Berlaku di awal kalimah. Okey, kalau sebutnya berlaku di awal kalimah ini dia agak sempit sikit. Dia kalau kita lepaskan tak perlu kita sebutkan awal kalimah, maka dia lebih umum. Nanti saya terangkan kenapa lebih umum. Ada lagi satu mesej lagi. Jumpa hamzah selepasnya ada mad. Macam mana tu? Hamzah selepasnya ada mad. Hamzah datang dulu sebelum mad. Samalah maknanya. Jadi saya lebih kepada penjelasan yang pertama tadi. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu perkataan. Itu lebih umum. Tak perlu berlaku di awal kalimah sahaja, sebab dia boleh berlaku di tengah-tengah kalimah juga. Dan boleh berlaku di akhir kalimah pun. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Pada asalnya mad badal ini memang betul di awal kalimah yang paling sesuai, sebab kalau mad badal ni mad tukar dan mad ganti tadi, memang dia ganti huruf hamzah yang kedua. Apabila bertemunya dua hamzah yang pertama berbaris, hamzah yang kedua berbaris mati, maka hamzah berbaris mati itulah digantikan ataupun dibadalkan, ditukarkan menjadi huruf mad sesuai dengan
Alif. baris huruf yang sebelumnya. Alif. Yang itu asal mak badal lah. Tapi bahagian ulama yang besar juga menyamakan kedudukan hamzah di tengah-tengah perkataan yang datang sebelum huruf mad pun dinamakan badal juga. Mak badal. Hatta huruf hamzah yang di hujung perkataan, dan bila kita waqaf berlakunya hamzah datang sebelumnya huruf mad, itu pun dinamakan badal pada asal. Tapi setelah itu dibahagi-bahagikanlah. Yang awal perkataan dinamakan badal asal, yang tengah-tengah perkataan dinamakan syibih badal, yang akhir perkataan dinamakan mad iwab. Itu kita kena tengok satu persatu lah. Satu persatu sebagai contoh. Yang pertamanya, yang pada awal perkataan, asal mak badal di sini. Kita tengok di skrin saya ni. Amana, asalnya amana. Jadi susah nak sebut amana jadi amana. Arab tukar terus untuk nak mudahkan. Macam imana, asalnya imana. Imana. Jadi susah nak sebut. Ditukarkan huruf hamzah itu menjadi huruf mad. Maka bacanya imana. Imana. Utu asalnya utu. Tukar menjadi utu. Okey, selesai. Ini mak badal yang asalnya. Mak badal yang di tengah-tengah perkataan yang kita kenal syabih badal. Contohnya Israel. Israel kalau kita tak berhenti. Israel. Israel. Tapi kena sambunglah. Kalau berhenti dia jadi ma'arif sukun. Israel. Di sini kalau kita sambung ila di sini dia pun mak badal pada asalnya, tapi dikhususkan namanya syibih badal. Jadi masih lagi ada sebahagian ulama tajwid tak diiktiraf syibih badal ni. Sebab apa? Bagi mereka kullu hamzin yumaddu harakataini fahuwa badal. Mana-mana hamzah dibaca 2 harakat di dalam Al-Quran, semuanya badal. Dia tak ada syibih badal, dia tak ada lain. Asalkan hamzah itu dibaca 2 harakat. Jadi di sini Israila, ya bani Israila, ila 2 harakat. Itu dibacakan 2 harakat, maka dinamakan badal. Jadi terpulanglah kita nak sebut badal pun betul, nak sebut syibih badal pun betul. Okey. Yang di hujung perkataan pula yang di hujung perkataan contohnya perkataan ma'an. Ma'an. Kalau kita berhenti, dia akan jadi ma'a. Hamzah belakang. Jadi ma'a tu baca 2 harakat. Ketibanya kita kena ganti di sini. Iwab di sini kan, kita kena ganti yang tanwin tu kita gantikan dengan huruf mad. Maka hamzah ini dibaca 2 harakat. Pada asalnya hamzah baca 2 harakat, dinamakan mad badal juga asalnya, tapi dikhususkan yang ini untuk mad iwad. Sebab apa? Sebab tanwin ini telah pun digantikan dengan satu baris huruf hamzah, huruf mad untuk kita nak jagakan sebutan hamzah tadi, maka dibacakan ma'a 2 harakat. Jadi di sini tak apalah nak sebut mak badal, insya-Allah betul bagi ulama yang mengatakan tak ada syibih badal, dan boleh kita sebut juga mad iwad. Mad iwad. Iwad itu maknanya ganti. Iwad ke iwad? Iwad. Mad iwad di sini. Dia sebut macam ni. Ain wa dha. Iwad. Mad iwad dha tebal. Iwad dha tebal. Iwad tu kan. Diorang selalu kalau dekat, diorang main-main Ustaz. Haji Rashid selalu main-main. Nanti kalau kita tak tahu kan dia sebut apa, Anwar. Tak apa. Haji Rashid tak ada malam ni, tak apa. Tak ada. Dia sebut Anwar Ibrahim, nanti kita tahu. Okey, tak apa. Jangan kita pergi jauh, Jidin. Kontrol.
Okey, selesai untuk murajaah. Saya rasa itu saja untuk murajaahnya. Malam ni insya-Allah kita terus kita nak masuk tajuk kita, iaitulah tajuk yang terakhir kita belajar minggu lepas, berkenaan dengan huruf ra. Huruf ra tebal. Ra tebal. Malam ni kita nak sambung lagi ra tipis. Ra nipis dalam bacaan kita insya-Allah. Okey, sebelum kita sambung, kita nak masuk ra tipis ni, ra nipis. Kita ingat semula macam mana ra tebal tu? Macam mana ra tebal kita? Baris atas, baris depan. Rahim. Boleh ya tak? Tak, dia berapa? Dia ada berapa keadaan semua ra tebal? 8 kan? 8. Tak ada. Dia tak ada? 8. Okey, ingat nombor keramat. Nombor keramatnya dalam bab ra ini 842. Kena ingat nombor ni 842. Jadi tak lupa. 842 kita kena ingat. 842, 8 tebal, 4 nipis, 2 boleh dua-dua. Boleh tebal, boleh nipis. Pilih mana yang mana lebih selesa. Jadi kita 8 kita dah selesai. Kita tengoklah kelas yang lepas tu, siapa-siapa yang buat nota tu insya-Allah dah ada 8 keadaan semua kita dah sebut satu persatu. 1 2 3 4 5 6 7. Full tebal Ha, sad dad ta za ain. Najidin. Itu lain. Oh, lain cerita. Najidin, masya-Allah. Saya catat, Itu saya lain lupa tajuk nak tulis tu. tajuk. Ini tebal raw saja. Jangan masukkan huruf lain. Jangan campur-campur nanti jadi nasi kerabu nanti, nasi goreng. Saya catat salah tak teruk dari kepala. 8 keadaan kita dah sebut minggu lepas. Malam ni kita ringkas, kita masuk 4 keadaan untuk huruf ra yang kena baca dengan nipis. Kena tipiskan sebutan itu. Yang ini penting, malam ni penting. Sebab masih lagi kita bertukar-tukarnya mana tebal, mana nipis. Yang tebal kita nipiskan, yang nipis kita tebalkan. Jadi kita dah belajar yang tebal minggu lepas, kita dah tahu, kita dah kenal. Bila jumpanya asalkan ra itu atas, asalkan ra itu depan, bagi depan, dan seangkatannya, tak kira ra tu sebelumnya baris mati, sebelumnya baris atas, asalkan ada kait dengan baris atas, asalkan ada kait dengan baris depan, semuanya tebal belaka. Jadi untuk malam ini dia tambah lagi, asalkan ra itu ada kait dengan huruf baris bawah, pada asalnya nipis. Tapi beberapa keadaan dikecualikan. Kita nak kena terangkan untuk malam ni. Jadi untuk ra nipis pada malam ini, kita buat tajuk besar kita. Setiap ra yang berbaris bawah dan seangkatan dengannya, mana-mana hukum yang ada kait dengan baris bawah, pada asalnya kita baca nipis lah lebih selamat. Kita ambil yang itu dulu. Lepas tu kita tengok satu persatu. Yang pertamanya, ra maksurah, ra baris bawah. Ra baris bawah terus, baris bawah terang-terangnya. Ra baris bawah. Sabar Jidin, sabar Jidin, jangan lompat. Ayat 4 itu contoh. Okey, ra baris bawah dulu. Keadaan yang pertama dari 4 keadaan itu, yang pertamanya ra baris bawah. Ra baris bawah itu semuanya nipis. Semuanya kena baca tipis. Bila sebutnya tipis, dia lawan tebal. Tebal kita kena muncung mulut ke depan. Tipisnya kita nak kena tersenyum sikit ataupun nak lebarkan bibir mulut. Okey, jadi dalam contoh di sini karim, rihun. Karim 6 9. Kita boleh cari lagi contoh-contoh dalam Quran banyaknya. Mana-mana ra asalkan baris bawah, jangan kita terkedepankan bibir mulut kita. Kalau dah ke depan sikit dia akan jadi tebal. Karim, rim. Kalau depan sikit bibir mulut dia jadi tebal. Itu tak boleh. Ra tu kita kena tarik bibir mulut kita jadi nipis. Karim. Itu nak kena jaga supaya tarqiq ra itu berlaku pada huruf ra yang berbaris bawah. Okey, keadaan pertama saya rasa tak ada masalah, senang dan terang, jelas. Semua ra dalam Al-Quran baris bawah, terus kita kena baca dengan tarqiq. Okey, keadaan yang kedua, kita kena perhatikan sikit. Keadaan kedua, siapa-siapa nak tulis, saya terangkan perlahan.
Ra berbaris mati. Qadir. Ra berbaris mati. Keadaan kedua Haji Din. Nanti Yes, yes. cari tak jumpa pula. Keadaan kedua boleh tulis. Keadaan kedua ra berbaris mati. Sebelumnya huruf berbaris mati asli. Ini kena gunakan asli. Sebab apa? Sebab yang dalam minggu lepas ada ra berbaris mati, sebelumnya baris bawah tetapi arid, yang hamzah wasal tu kan. Yang hamzah wasal itu bukannya asli. Maka yang itu tak kira. Yang itu tak kira. Yang untuk malam ini keadaan yang kedua mesti kena ra berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris bawah yang asli. Yang ketiganya lepas ra itu pula tiada huruf isti'la. Dia ada 3 perkara di sini. Untuk keadaan yang kedua, Haji Din boleh fokus ini, poin ini penting ni. Keadaan yang kedua kena ada 3 perkara. Yang pertamanya ra tu berbaris mati. Yang keduanya sebelumnya huruf berbaris mati yang asli. Yang ketiganya selepas huruf ra mati itu tiada huruf isti'la. Yang mana yang ini ya? Qadir. Belum sampai situ belum lagi. Maaf Ustaz, huruf isti'na tu apa Ustaz? Huruf isti'la yang 7 tu. Khussa dagtin qid, huruf tebal, huruf tinggi. Huruf tebal. Okey, jadi 3 perkara ini berada dalam keadaan yang kedua. Sebagai contohnya, ra mati, sebelumnya baris bawah yang asal. Saya belajar tulis Jawi Ustaz. Macam cacing. Okey, kita ulang sekali lagi. Untuk keadaan yang kedua, untuk keadaan kedua, ra berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris bawah asli. Karim. Huruf berbaris mati asli. Yang ketiganya selepas ra mati itu tiada huruf isti'la. Huruf isti'la tu huruf yang tebal. Qarib. Jadi contohnya Fir'aun. Fir'aun ra baris mati, sebelumnya huruf itu berbaris bawah yang asal. Huruf itu Fir'aun. Dan selepas ra mati itu tiada huruf isti'la. Huruf ain tak termasuk dalam huruf isti'la yang tinggi, yang 7 tadi. Jadi ra ini confirmnya kena baca dengan tipis, dengan tarqiq. Fir'aun. Jadi kalau kita perhatikan perkataan ini, dia sebenarnya kadang-kadang dia macam tertebal tanpa kita rasa ataupun kita sedar. Fir'aun. Wa qala Fir'aun. Ada orang cakap Ustaz, kalau kita nak sebut Fir'aun, kita sengitkan muka sikit Ada orang cakap. Kenapa? Tak tahu, saya tak tahu. Saya sendiri tak tahu. Dia tak puas hati dengan Firaun ke? Dia dalam bacaan tajwid dia tak ada kena-mengena dengan sengit-sengit dia tak ada kena sengit bahu ke, kena sengit hidung ke, tak ada. Dia muka ni dia tak termasuk dalam makharijul huruf. Tak ada huruf keluar dari muka. Ni kawan kita tak sebut dah. Tak apa. Okey, saya selit jugalah. Okey, kembali kepada keadaan kedua kita ini. Fir'aun. Jadi kita perhatikan ra mati sebelumnya baris bawah, bukannya hamzah wasal. Yang ketiganya selepas ra itu ada huruf, bukannya huruf isti'la. Dah confirm itu kena baca dengan tipis. Fir'aun. Jadi pengalaman saya waktu kita belajar, waktu kita belajar untuk ra tebal, kita tak terasa sangat dia punya seronoknya dan juga natijah hasilnya kita belajar ra. Pengalaman saya lah, sebab ra tebal itu daripada asal lah. Dia lebih senangnya, lebih selesanya kita nak baca, kita akan sebut dengan ra tebal. Selalunya dalam percakapan kita lah. Tapi bila kita masuk kelas
bahagian ra tipis ni kita akan macam, oh inilah kita betul-betul rasa macam, oh saya faham. Bila saya baca pun saya letakkan ra yang tipis ni di tempatnya betul-betul. Sebab kita nak jaga. Sebab selalunya kita ra ni kita tak ada yang nipis. Kita selalunya dalam bacaan kita, dalam percakapan kita, ra dia lebih kepada tebal. Jadi bila jumpa yang ra tipis ni kita baca dan kita jaga, itu yang seronok. Karim Fir'auna wa qala Fir'aunu wa qala Fir'aunu. Itu kita nampak hasilnya, kita faham daripada ra ini kena nipis. Jadi tuan-tuan pun insya-Allah bila baca ra keadaan-keadaan yang tipis ni, cuba kita tipiskan betul-betul, kita akan terasa kita dah faham ra ini memang hukumnya nipis. Okey. Saya rasa keadaan yang kedua insya-Allah semua faham. Kita pergi kepada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini yang banyak ni, yang banyak tak berapa kemas, tak berapa kemas. Mungkin faham tapi waktu baca tu dia tak berapa kemas. Macam mana keadaan yang ketiga? Keadaan yang ketiga, okey, yang pertamanya ra tu mati. Yang keduanya sebelumnya huruf tu berbaris mati dan huruf itu bukannya isti'la. Dia ada kait dengan isti'la. Isti'la maknanya huruf tebal. Okey. Yang ketiganya sebelum huruf yang berbaris mati yang bukannya isti'la itu, huruf itu pula berbaris bawah. Dia ada 3 perkara juga. Jadi kena tulis satu-satulah. Jadi saya ulang sampai 2-3 kali tak apa. Keadaan yang ketiga untuk ra berbaris ra tipis, ra tarqiq. Keadaan yang ketiga perlu ada 3 perkara. Kita perhatikan 3 perkara. Yang pertamanya ra berbaris mati. Yang keduanya sebelumnya huruf berbaris mati tetapi huruf itu bukannya huruf isti'la, bukan huruf tebal. Bukan kha, sa, dha, gha, ta, huruf yang lain, huruf nipis. Yang ketiganya kita nak kena perhatikan huruf sebelum huruf yang berbaris mati sebelum yang bukannya isti'la itu huruf berbaris bawah. Jadi 3 perkara. Ra berbaris mati, sebelumnya huruf berbaris mati bukan isti'la, sebelumnya huruf berbaris mati. Berbaris bawah, sorry. Berbaris bawah. Boleh. 3 perkara. Yang pertamanya ra berbaris mati. Yang keduanya ra sebelumnya. Yang keduanya sebelum ra berbaris mati itu adalah huruf berbaris mati yang bukannya isti'la, bukan huruf isti'la. Dan yang ketiganya huruf sebelum huruf yang berbaris mati bukan isti'la itu, huruf itu berbaris bawah. Okey, kita tengok contoh. Contoh dalam nota ni, hijir. Ini hujung yang 2 sukun ni. Hijir, ra berbaris mati. Kalau tengok ra berbaris mati. Ra berbaris mati. Yang pertama. Yang keduanya, sebelumnya huruf berbaris mati dan bukan huruf isti'la. Jim bukan huruf isti'la, huruf tipis, huruf istifal biasa. Ini kedua. Dan yang ketiganya, huruf yang sebelum huruf berbaris mati bukan isti'la itu adalah huruf berbaris bawah. Jadi ra ni hukumnya kena tipis, kena tarqiq. Hijir. Jadi kena senyum. Di mulut kita jangan cepat kita kembalikan ke tempat yang asal. Tempat yang asal maknanya kalau Haji Din kalau dia tak baca apa-apa, bibir mulut dia ke depan sikit kan. Siapa-siapa lah, bukan Haji Din lah. Jadi kita selalunya macam itulah. Kalau kita tak baca apa-apa, kita akan kedudukan bibir mulut kita ke depan macam biasa. Jadi waktu nak baca kaedah ini ataupun keadaan ini, ra tu kita kena jaga bibir mulut kita jangan cepat kita kembalikan tempat yang asal. Hijir, jaga dulu. Kita tahan dulu, bawa ke depan. Tapi kalau kita tak jaga, kita cepat ke depan, lepaskan bibir mulut kita, dia akan jadi tebal. Hijir. Okey. Dia akan tebal. Kena kontrol. Kontrol dulu seketika, baru lepaskan bibir mulut macam biasa. Dia nampak pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Okey, kita tengok. Yang pertamanya ra berbaris mati. Yang keduanya huruf sebelum ra berbaris mati itu adalah huruf berbaris mati yang bukannya isti'la, huruf ya di sini. Dia akan jadi mat di sini, ma'arif sukun, tapi ra ni ada kait dengan
tebal nipis. Dan sebelum huruf berbaris mati yang bukan isti'la ni, huruf berbaris bawah. Di Ini bawah. banyak kita jumpa dalam Qadir. bacaan di hujung-hujung ayat ataupun di hujung-hujung bacaan kita. Jadi Qadir. yang ini yang paling kita nak kena jaga dalam keadaan yang ketiga ini, sebab banyak berulang-ulangnya dalam Al-Quran, dan kebanyakannya bila kita tak tahan bibir mulut, kita kedepankan ataupun kita kembali tempat asal bibir mulut kita, dia akan jadi tebal. Ra tu jadi tebal secara sendirinya. Qadir. Qadir. Dia kena tahan, Qadir. Qadir. That mean lidah kita kena langit-langit atas sikit. Itu untuk makhraj, tapi untuk sifat ataupun untuk kita nak tebal dan nipiskan, kita nak kena tahan bibir mulut. Jangan kita kembali tempat asal. Qadir, Basir. Macam sengih sikit dah. Dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Mulk yang selalu baca tu, kita selalu baca tu, banyak keadaan ketiga ni. Kabir. Dia akan jadi ru. Bila jadi ru tu tebal lah tu. Jadi kita kena jaga kabir. Qadir. Ke bawah kan sikit lah mulut kita. Ke bawah sikit. Qadir. Boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, yang kalau ra tu, kira-kan kita tak kira dia punya baris yang baris ra tu ke depan ke atas ke bawah ke masih tipis lah. Yang mana? Yang keadaan ketiga ni? Yang keadaan ketiga. Dia bukan kira asal baris bila kita sambung. Maksudnya bila kita mati, ra itu dah baris mati. Oh, terus jadi tipis lah. Dia akan jadi tipis. Bila ra mati, dia masuk dalam keadaan yang ketiga lah. Ra mati, sebelumnya huruf berbaris mati yang bukan isti'la, sebelumnya baris bawah, maka dia termasuk dalam keadaan ketiga ni, kena tipiskan ra. Yang terakhir, insya-Allah jelas yang ketiga ni kita kena jaga-jaga sebab banyak berulangnya dalam bacaan kita. Yang inilah selalu kita sebut tipiskan ra sebab ra ini di hujung bacaan dan sebelumnya huruf berbaris mati yang kita nak kena jaga, nak kena tipiskan. Okey, yang keempatnya, keadaan yang terakhir untuk kita kena tipiskan ra, iaitulah apabila ra berbaris mati sebelumnya huruf lin. Ini senang. Khair. Ini ra ini, keadaan ini kadang-kadang kalau kita tak jaga memang nampak dia macam baris tebal sebab baris atas dia tak ada kait dengan huruf berbaris bawah ni. Kan? Sebab sebelumnya sebelumnya huruf lin, bila sebut huruf lin dah tentunya sebelum huruf lin tu berbaris atas. Huruf lin, nak jadi huruf lin ya ataupun waw, mestinya sebelum huruf ya atau waw itu huruf berbaris atas. Jadi selalunya ra bagian atas ni keadaan huruf berbaris atas ni ra itu tebal. Tapi di sini disebabkan lin tu lembut, jadi kita nak kena tipiskan ra ini. Khair. Contohnya khair. Walaupun dha ni huruf isti'la, tapi dia kalah juga. Dia kalah juga dengan huruf ya lin ni. Jadi dia kena ikut ni, dia kena ikut ya lin juga. Ya lin ni lagi kuat. Khair. Bunyi r belakang sikit dah. Dia kena bunyi tu, ra tu semua kena bunyi, tapi muncung mulut ke lebar mulut. Itu membezakan. Itu yang membezakan ra itu tafkhim ke tarqiq. Itu kita nak kena. Lidah kena terapung-rapung tak? Boleh. Haji Din letak lidah di mana, asalkan yang tebal tu ditebalkan, yang tipis tu ditipis. Boil. Alhamdulillah. Itulah kesimpulan untuk malam ini. Untuk huruf ra yang berbaris bawah, dia ada 4 keadaan. Kita dah terangkan satu persatu. Harap-harap semua faham insya-Allah. Setakat faham dan juga campur juga dengan waktu kita membaca, dapat kita letakkan semua hukum ra ini di tempatnya. Yang tebal ditebalkan, yang nipis dinipiskan insya-Allah. Tinggal lagi keadaan yang terakhir, iaitu dua wajah kita tangguhkan insya-Allah. Insya-Allah kalau nipis malam ni ra nipis. Insya-Allah kelas akan datang. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan kelas malam ni? Ustaz. Ya. Yang khair tu yang apa? Ra berbaris mati sebelumnya huruf lin Tadi yang contoh penghabisan tu. Khayra. Lalu dia tulisan macam ha mati
dia mati, roh pun mati. Ya. Dia nak jelaskan keadaan roh. Tapi kalau dalam Al-Quran roh tu berbaris atas. Tapi kalau kita berhenti, la khaira fi kathir. Kalau kita berhenti, roh tu kita kena matikan lah. La khair. La khair. Pada asalnya la khaira fi kathirin. Roh tu berbaris atas. Tapi kalau iza waqafta, apabila kita berhenti atas perkataan ini, roh itu automatiknya dalam bahasa Arab kena matikan. La dhaira, roh pun sama juga. La dhaira tu roh tu berbaris atas asalnya. Tapi kalau kita berhenti, sebagai contoh, kalau kita berhenti dia akan jadi, kita akan matikan huruf al-mawquf alaiha. Huruf yang diwakaf di atasnya kita kena matikan. Kita tak boleh berhenti atas huruf berbaris. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Kalau penghabisan huruf, macam penghabisan huruf yang khair. Boleh juga. Boleh Bila penghabisan bacaan, memang inilah kaedah termasuk dalam keadaan yang keempat. Ini kalau boleh dua rakaat je penghabisan, Ustaz. Ini tak kena mengena dengan harakat, Haji Din. Kita bincang bab tebal atau penipis. Nipis juga macam dua rakaat je. Tak, nipis tebal dia tak ada harakat. Nipis lebarkan bibir mulut, tebal muncung mulut. Kalau Haji Din nak tanya berkenaan dengan huruf hukum mad, lin, khair, dhair, itu lain cerita lah. Itu mad. Itu mad tu lain bicara lah. Itu mad lin boleh baca 246 kan? Khair. Ustaz boleh tanya sikit tak? Silakan. Ra berbaris bawah. Sebelum berbaris suara ada sukun. Dan sebelum sukun ada kaf di baris, ada huruf di baris bawah. Kita boleh baca ra tebal atau ra tipis. Salah satu kita boleh choose. Boleh tak kita macam? Ra berbaris bawah, sebelumnya ada huruf sukun, huruf istilah. Dapat selepas huruf istilah tu berbaris bawah. Jadi kita boleh baca ra tebal atau ra tipis. Mana lebih sesuai? Itu next lesson saya. Itu ceritanya minggu depan, macam nak pontengnya minggu depan ni. Jadi tak. Abang, itu minggu depan lah abang. Itu minggu depan. Ustaz belum nak sebut lagi. Astagfirullahalazim. Dia datang. Saya gurau. Itu memang saya tak sebut lagi. Itu yang minggu depan. Dia dalam keadaan yang dua wajah punya cerita. Dua wajah punya cerita. Dia datang. Ustaz, yang jenis 3 tu jenis semua 3 tu dia sama dengan macam misalnya sihir dengan zikir sama. Sihir sama juga tu. Dengan syair. Jadi Jadi semua kena jenis 3 lah, jenis semua 3. Dia susah belaka tu. Dia itu kumpulan huruf perkataan yang di hujungnya 2 huruf berbaris mati. Itu mencabar juga tu untuk kita nak sebut kedua-duanya. Sihir. Dia macam yang hijr ni macam hijr. Sama dengan hijr. Betul. Itu dalam kumpulan huruf yang perkataan yang diakhiri dengan 2 huruf berbaris mati. Memang dia berbaris mati Bila yang kita berhenti, ra tu asalnya dia tak berbaris mati kalau kita sambung. Tapi kita wakaf, ra tu automatiknya kena matikan, dan dah ada huruf lagi sebelumnya tu mati, jadi susah sikit nak sebut lah. Terima kasih Ustaz. Semua tu nak kena jaga sama-sama. Semua tu nak kena jaga, ra tu tetap kena tipis sebab huruf yang sebelumnya itu adalah baris bawah. Nampaknya alhamdulillah kita bertambah jelas. Walaupun perkara ini dia akan lupa, dia akan bertukar-tukar lagi, tapi bila kita buat susunan dia akan ingatlah. Yang pentingnya kaedah secara keseluruhannya, mana-mana ra atas, ra depan dan mana-mana ada kaitan dengan baris atas, baris bawah pada asalnya tebal. Mana-mana yang baris bawah ada kait dengan baris bawah pada asalnya nipis, kecuali keadaan-keadaan tertentu yang kita dah terangkan dalam kelas ni dan kelas minggu lepas. InsyaAllah penghujung penghabisan nanti minggu depan kita buat kesimpulan secara umum untuk kita senantiasa boleh membezakan antara huruf-huruf ra ni. Memang ra ini dijadikan satu bab yang khas juga
untuk kita betul-betul kena faham sebab banyak ra dalam bacaan kita. Kalau kita tak beza-bezakan, kita akan tebal tempat yang tak patut tebal, tipis yang tak sepatut tipis. Kadang-kadang ra itu yang dalam Bismillahirrahmanirrahim pun kita dah tipiskan dah. Jadi bila kita dah jelas dalam kelas ini, insya-Allah kita boleh letakkan setiap rukun di tempatnya, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita boleh rehat dan masya-Allah mudah-mudahan kita doalah Allah Subhanahu taala beri penerangan untuk hati kita dan juga fahaman kita dapat kita baca Al-Quran dengan sempurnanya, insya-Allah. Untuk malam ini jazakumullah khairan jazak dan terima kasih kepada semua yang hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz. Allah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tu suara pelajar cemerlang tu. Pelajar cemerlang ambil suara tu. Jauh Ustaz. Lenovo tu siapa Lenovo? Lenovo dia lah, siapa lagi? Salam.